Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bertemu lagi kita pada hari ini dalam hari yang penuh dengan kenikmatan, kesejahteraan daripada Allah. Jadi insya-Allah semoga Allah beri kepada kita kesihatan, kesejahteraan, keamanan dan keselamatan daripada segala bahaya, bencana dan juga penyakit insya-Allah. Jadi kalau ada siapa-siapa hari ini yang masih lagi di dalam kesakitan, di dalam kesusahan, kita sama-sama doakan supaya Ustaz doakan kamu supaya kamu diberi kesembuhan, diberi kemudahan, jalan keluar daripada segala kesusahan insya-Allah. Baiklah, murid-murid yang Ustaz kasihi sekalian, pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita iaitu PDPR daripada rumah. Kita akan meneruskan pembelajaran kita di bawah subjek Pendidikan Islam tahun 2 dalam bidang akidah. Dalam unit 3 Malaikat yang setia. Okey. Kalau kamu ingat dalam bidang akidah, pada minggu yang lalu kita telah pun pada pembelajaran yang lalu kita telah pun belajar tentang nama-nama Allah Al-Ahad dengan As-Samad. Siapa yang ingat? Okey, Al-Ahad dengan As-Samad. Jadi tajuk tu ataupun topik tu telah pun habis. Kita akan masuk topik yang baru iaitu malaikat yang setia. Okey, sebelum kita mula, Ustaz nak kamu tengok ada satu video yang sangat menarik yang akan menceritakan tentang topik yang akan kita belajar pada hari ini. Okey, Ustaz nak kamu semua tolong tengok. Boleh? Tengok sama-sama dengan Ustaz dekat sini Okey, 1, 2, 3. Mereka ini dalam perjalanan. Okey, kisah ini menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah orang Arab di Mekah. Bangga kerana dapat ambil kesempatan di sebalik ketaatan mereka. Aku tak nak dengar semuanya ni. Bertenang Abu Jahal. Abu Talib ni ketua kita. Ya, dia saudaraku. Tapi itu tak bermakna aku kena duduk di sini dan dengar tuduhan palsu. Mereka akan mati kehausan kalau bukan kerana kita. Nilai kita 10 kali ganda. Okey, ini adalah orang-orang kafir Quraisy. Mereka semua tengah marah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perubahan bawa bahaya. Abu Talib tidak menyangka anak saudara yang dibelanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan merubah dunia buat selama-lamanya. Ketika berusia 40 tahun, baginda menuju ke sebuah gua di pinggir kota untuk bersendirian. Okey, ini dia cerita yang kita nak dengar. Baginda bimbang akan ketidakadilan di Makkah, penghambaan, layanan buruk terhadap wanita, sifat tamak dan suka berjudi, membunuh bayi baru lahir, dan pemujaan patung berhala daripada kayu dan batu. Bukannya Tuhan kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Okey, Nabi Muhammad akan pergi ke gua. Seperti selalunya, setiap tahun Muhammad akan ke gua itu. Nabi akan ke gua. Tiba-tiba Muhammad dikelilingi cahaya. Apabila mendongak, baginda ternampak malaikat Jibril berdiri di depannya. Muhammad tergamam. Bacalah perintah malaikat. Aku tak tahu membaca, baginda menjawab. Jibril mengulangi perintahnya sebanyak 3 kali dan setiap kali jawabannya sama. Kemudian Jibril mengajarnya. Bacalah dengan nama Tuhanmu, pencipta alam ini. Dialah yang menjadikan manusia daripada setitik darah. Bacalah, Tuhanmu yang Maha Kuasa, yang mengajar kamu menulis. Dia yang mengajar manusia apa yang tak diketahui. Selepas itu Jibril pun gaib. Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggeletar serta bingung. Baginda keluar dari gua dan terus berlari ke rumah. Baginda rasa sangsi apa yang dilihatnya, tapi semasa turun dari bukit itu, Jibril muncul lagi dan berkata, Muhammad, kau pesuruh Allah dan aku ini malaikat Jibril. Muhammad cuba berpaling, tapi kemana saja baginda berpaling, Jibril kelihatan mengulangi kata-katanya. Muhammad, kau pesuruh Allah dan aku ini malaikat Jibril.
Sebaik saja malaikat itu haid, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergegas pulang ke rumah. Okey, jadi daripada video yang kamu tengok pada tadi, okey, dia menceritakan tentang pertemuan ataupun pertemuan di antara Nabi Muhammad dengan Malaikat Jibril semasa pertama kali Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kamu rasa boleh teka tak apalah yang akan kita belajar hari ni? Betul, kita akan belajar mengenai malaikat yang kamu nampak dalam video tadi yang Nabi Muhammad takut sangat tengok Malaikat Jibril sebab Malaikat Jibril turun sebagai cahaya yang sangat-sangat terang kan Nabi Muhammad tengok tu kan. Sampai Nabi Muhammad lari daripada gua tu pergi balik rumah Nabi. Jadi minggu ni kita nak belajarlah tentang siapakah malaikat yang ada dalam video sebut. Siapakah malaikat yang bertemu dengan Nabi. Okey, kalau kamu pernah dengar, Ustaz nak nyanyikan dulu satu lagu. Nanti kalau kamu lepas ni kamu boleh buka YouTube, kamu search lagu 10 Malaikat. Dinyanyikan oleh kumpulan Raihan. Okey, lagu dia macam ni. Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israel, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Jadi yang kita nak belajar hari ni 10 malaikat yang kita kena hafal namanya, dan ia juga adalah rukun iman yang kedua beriman kepada malaikat. Kita orang Islam kena percaya bahawa wujudnya malaikat yang dicipta oleh Allah. Okey. Kalau kamu tak nampak, boleh tolong tengok muka surat 67 dan 68 dalam buku teks. Okey, kita sambung. Okey. Tengok di sini. Okey. Ada seorang ustaz tengah mengajar anak murid dia. Okey. Kita akan baca sama-sama. Tugas diri sebagai ketua, sampaikan wahyu kepada Nabi. Boleh berubah pelbagai rupa. Cuba teka siapakah ini? Anak murid dia jawab Jibril. Okey. Soalan. Bagaimanakah para malaikat menjalankan tugas mereka? Jadi dalam gambar ni, ustaz ni tengah mengajar kepada anak-anak murid dia tentang tugas-tugas malaikat. Kamu mesti akan tertanya-tanya, betul tak? Ustaz, siapa sebenarnya malaikat ni? Apa malaikat tu sebenarnya, ustaz? Okey. Jadi, kita akan sama-sama belajar apa dia, siapakah sebenarnya malaikat tersebut. Okey. Ikut ustaz baca tengok mouse ustaz ni, kita akan baca sama-sama. Malaikat ialah makhluk yang diciptakan daripada cahaya, tidak berjantina, mempunyai tugasan yang pelbagai, sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah. Okey, info. Bilangan malaikat terlalu banyak. Malaikat yang wajib diketahui ada 10. Okey. Tadi kamu tanya ustaz kan, siapa sebenarnya malaikat ni ustaz? Okey, dia bagi tahu malaikat adalah makhluk yang diciptakan daripada cahaya. Malaikat juga makhluk. Malaikat bukan Tuhan. Malaikat makhluk yang diciptakan oleh Allah. Allah sahaja Tuhan kita, dan Allah ciptakan malaikat. Manusia Allah cipta daripada apa? Tanah. Syaitan Allah cipta daripada apa? Api. Malaikat Allah ciptakan daripada
cahaya. Hebatnya malaikat. Daripada cahaya yang cantik Allah cipta dia. Dan dia bagi tahu juga malaikat tidak berjantina. Malaikat tak ada lelaki, tak ada perempuan. Tak ada malaikat lelaki, tak ada malaikat perempuan. Manusia kita ada Amin, ada Aminah. Amin lelaki, Aminah perempuan, kan? Tapi malaikat tak ada. Malaikat semua sama, tak ada jantina, tak ada lelaki dan tak ada perempuan. Ni ditulis ni, tidak berjantina. Itu maksud tidak berjantina. Okey, seterusnya mempunyai tugasan yang pelbagai. Okey, setiap malaikat Allah ciptakan, Allah beri dia tugasan yang pelbagai. Macam kamu, Ustaz akan bagi kamu tugasan. Buat tugas pendidikan Islam. Buat tugas matematik. Buat tugas pendidikan jasmani. Buat tugas pendidikan kesihatan. Betul? Tapi malaikat pun sama. Allah cipta malaikat. Okey, Jibril, ini tugas engkau. Okey, Mikail, ini tugas engkau. Okey, Israel, ini tugas engkau. Okey, Israfil, ini tugas engkau. Okey, Ridwan, ini tugas engkau. Itu semua nama-nama malaikat, kan? Ustaz, apa contoh tugasan malaikat? Kita akan belajar lepas ni. Ustaz akan bagi tahu. Kita akan tengok lepas ni. Apa tugas-tugas malaikat ni? Okey, lepas tu malaikat juga sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah. Allah cipta malaikat. Dalam diri malaikat tak ada nafsu. Malaikat tak ada nafsu macam manusia. Kan? Malaikat tak ada rasa nak lawan perintah Allah. Kita manusia, ada hari-harinya kita terbuat dosa. Betul tak? Kita terbuat salah. Tak ada manusia yang sempurna. Tapi malaikat sempurna. Perfect. Malaikat sempurna. Tak ada buat dosa. Malaikat takkan buat dosa kepada Allah. A, Allah suruh, A, malaikat buat. B, Allah suruh, B, malaikat buat. Malaikat takkan sesekali lawan. Tapi manusia macam mana? Tanyalah diri kamu manusia. Banyak lawan perintah Allah. Allah suruh sembahyang, tak nak sembahyang. Allah suruh belajar, tak nak belajar. Allah suruh dengar cakap mak ayah, tak nak dengar cakap mak ayah. Itulah manusia. Kena selalu bertaubat, kena selalu minta ampun dengan Allah. Kita ni banyak dosa. Okey, terusnya. Bilangan malaikat terlalu banyak. Okey, kalau kamu nak tahu, malaikat ada sangat banyak. Bayangkan, malaikat banyak sangat penuh. Kalah bilangan manusia. Malaikat lagi banyak daripada manusia. Kan? Manusia pun dah banyak, bayangkan malaikat banyak mana. Banyak malaikat. Okey, seterusnya. Malaikat yang wajib diketahui ada 10. Kita ni orang Islam wajib tahu 10. Ustaz, saya nak tahulah nama-nama malaikat ni. Sabar. Kita akan belajar nanti. Minggu ni kita nak tahu dulu apa dia maksud malaikat. Ada lagu, jangan risau. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Israel, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Itu 10 malaikat. Ada lagu. Senang je hafal nanti insya-Allah. Okey. Betul, ada orang tanya Ustaz, saya dah faham dah maksud malaikat semua-semua tu kan Ustaz. Tapi macam mana manusia boleh tahu malaikat ni ada? Apa bukti kewujudan malaikat? Kalau kamu nak tahu, ada dalil. Dalam Al-Quran, Allah ada sebut pasal malaikat. Bukan sikit tapi banyak sangat. Kalau kamu baca Al-Quran, mesti kamu akan jumpa perkataan malaikat. Allah sebut malaikat berulang-ulang kali. Yang bermaksud bahawa malaikat tu betul-betul wujud. Al-Quran tak pernah menipu. Apa yang ada dalam Al-Quran itulah perkara yang paling betul. Kita kena percaya, beriman dengan Al-Quran. Dan bila Al-Quran bagi tahu malaikat ada,
kita kena beriman, kita kena pegang bahawa malaikat betul-betul ada. Ustaz, kalau saya bagi tahu, alah malaikat tu bukan ada pun, tipu je malaikat tu, tak betul pun. Bahaya, jangan cakap macam tu. Sebab apa? Boleh jadikan kamu orang yang kafir. Kamu nak jadi orang kafir ke? Tak nak. Kita ni orang Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat. Kita kena percaya, dalam hati kita ni pegang. Percaya, ya aku tahu bahawa malaikat ni ada. Malaikat memang betul-betul wujud. Malaikat bukan dongeng, malaikat bukan kartun. Bukan macam cerita Endon tu. Dunia khayalan, dunia impian. Itu cerita Endon. Sinetron. Cerita tipu kan. Ada ibu peri. Tak nak macam tu. Itu cerita tipu. Tapi Al-Quran cerita betul. Okey, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-285. Boleh buka Al-Quran, boleh tengok. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-285. Dia bagi tahu kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Okey, apa maksud dia Ustaz? Maksudnya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya. Jadi Allah bagi tahu malaikat-malaikatnya. Bila Al-Quran sebut ada malaikat, betul-betul lah malaikat tu wujud. Al-Quran tak tipu. Al-Quran lah kitab yang paling-paling betul. Jadi bila Al-Quran sebut wa malaikatihi, jadi maksud dia ada malaikat. Wa kutubihi, ada tak kitab Allah? Ada. Apa kitab Allah? Al-Quran. Wa rusulihi, ada tak Rasul Allah? Siapa? Nabi Muhammad SAW. Malaikat pun ada. Baiklah. Jadi minggu ini kamu telah pun belajar apa dia maksud malaikat. Betul tak? Malaikat adalah makhluk yang diciptakan daripada cahaya, tidak berjantina, mempunyai tugasan yang pelbagai, sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah. Dan kamu juga telah belajar dalil nakli sebagai bukti kewujudan malaikat. Kalau orang tanya kamu, apa bukti malaikat wujud? Baca dalil ni. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Dalam Al-Quran Allah sebut pasal malaikat. Jadi maksud dia bila Allah sebut dalam Al-Quran, malaikat itu wujud. Malaikat itu benar. Malaikat itu bukan tipu-tipu, bukan bohong. Kena pegang dalam hati kita, malaikat memang ada. Malaikat yang Allah hantar untuk tolong kita. Malaikat yang Allah hantar untuk jaga kita. Macam-macam tugas malaikat. Jadi, Ustaz, kami nak tahulah Ustaz, siapa malaikat yang hebat ni? Apa nama malaikat? Apa tugas malaikat Ustaz? Kita akan belajar pada minggu hadapan. Jadi itu sahaja pada hari ini. Tak sabar kan nak tahu kan? Kita akan dengar pada minggu depan. Bertemu lagi kita pada minggu hadapan, pada hari dan waktu yang sama. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.